Ya qadha perlu kita pahami kerana ya qadha telah digunakan iblis dan syaitan untuk menipu ramai orang-orang Islam sehingga mereka sesat. Ya qadha dari segi bahasa artinya sedar, jaga. Lawannya an-naum, tidur. Jadi an-naumu tidur, ya qadha tu jaga. Tetapi ya qadha ini sudah menjadi satu istilah di dalam agama Islam. Dan yang mula-mula menggunakan ialah Rasulullah SAW. Rasulullah mula menggunakan istilah ya qadha. Kerana Rasulullah pernah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani ya qadhatan." Hadis ini macam-macam. Tapi di antaranya itulah yang saya bacakan. Sesiapa yang nampak aku dalam masa tidur, iaitu mimpi, sesungguhnya orang tersebut nampak aku dalam jaga yang sebenar. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan tidak boleh menyerupai aku. Syaitan tidak boleh, iblis syaitan bijak mana pun tidak boleh menyerupai rupa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata, kalau kita mimpi nampak Rasulullah, itu memang Rasulullah sebenarnya. Tapi masalahnya kita tak kenal Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Kalau para sahabat yang hidup semasa Rasulullah, mungkin sahabat yang jauh misalnya pernah melihat Rasulullah sekali. Beberapa bulan kemudian dia mimpi jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau itu berlaku, itu memang aku betul. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai diriku. Selain daripada Rasulullah, syaitan boleh tiru rupa. Selain daripada Rasulullah, syaitan iblis boleh menyerupai individu-individu tersebut, termasuklah diri kita. Di sini tuan-tuan, kita nampak ya qadha itu memang satu peluang besar bagi iblis dan syaitan untuk menipu kita. Kenapa? Iblis syaitan mudah menyerupai siapa-siapa. Rasulullah menyebut ya qadha dengan dirinya. Kita pula lebarkan ya qadha dengan siapa-siapa. Kalau orang belajar tasawuf, dia mendakwa ya qadha dengan tokoh-tokoh sufi. Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau di Indonesia dengan Sunan Kalijogo, Sunan Giri dan sebagainya. Jadi di sini tuan-tuan, ya qadha ini jadi satu pintu yang sangat baik untuk iblis syaitan menggoda kita sehingga kita tertipu. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tentang ya qadha dengan dirinya? Kerana seseorang mukmin yang nampak Rasulullah, hikmahnya terlalu hebat, tak akan masuk ke neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulun nara man ra'ani. Tidak akan masuk neraka seseorang mukmin yang nampak aku. Kalau orang kafir, tentulah masuk neraka. Seseorang mukmin yang nampak aku tak akan masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah tambah lagi, wala man ra'a man ra'ani. Begitu juga tidak akan masuk ke neraka seseorang mukmin yang melihat orang yang pernah melihat aku. Misalnya golongan tabi'in tak pernah melihat, tapi mereka melihat para sahabat. Jadi tabi'in itu melihat orang yang pernah melihat Allah. Jadi mukmin golongan tabi'in ini tak akan masuk ke dalam neraka. Walau bisa berina sitatan. Begitulah kata Rasulullah, walaupun sampai 70 generasi. Ada usaha-usaha tuan-tuan penyelidikan, penelitian. Sejak Rasulullah sampai ke zaman kita ni sudah berapa generasi. Kesimpulannya, lebih kurang baru 39 atau 40 generasi. Sejak Rasulullah sampailah sekarang. Jadi, kalau dikira 70 generasi tadi, sab'ina wasatan, ada 30 lagi. Tapi ada setengah ulama, bukan setakat 70, sampai bila-bila. Walaupun sampai 100, 200. Kerana yang dimasukkan oleh Rasulullah
Walau bisab'ina wasitah itu, wasitatan itu bukan dah. Artinya tetap 70 saja. Oleh kerana itu tuan-tuan, yaqadah itu satu kurniaan Allah yang sangat hebat. Kerana sesiapa saja dapat yaqadah nampak Rasulullah, dia akan masuk ke surga, tak masuk ke neraka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara kedua, yaqadah atau nampak Rasulullah dalam mimpi ataupun dalam jaga itu sama saja, adalah satu karamah. Adalah satu karamah. Bila yaqadah dengan Rasulullah ini satu karamah, maka berlakunya bila dikehendaki oleh Allah saja. Oleh kerana itu, sangat susah berlaku, jarang berlaku. Kalau seseorang itu dikurniakan oleh Allah, yaqadah dengan Rasulullah, memang daripada Allah. Oleh kerana karamah, maka berlakunya sekali, tidak berulang. Kalau berulang, semakin banyak ulangannya, bukan 2 kali, mungkin 10 kali, mungkin 20 kali. Itu bukan yaqadah daripada Allah. Itu adalah tipu daya syaitan. Tuan-tuan boleh baca keterangan yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana kita nak membezakan antara karamah dengan tipu daya syaitan.